Alladzina qalu inna Allah ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah diperintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul, sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat yang nyata, dan dengan korban yang kamu katakan itu, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar dalam apa yang kamu dakwakan itu? Mereka kata, kami berjanji untuk beriman dengan Rasul-Rasul di zaman dulu. Syarat nak beriman bila Rasul itu tunjuk mukjizat. Di antara mukjizat, Rasul itu menyembelihkan korban. Macam Qabil dengan Habil. Menyembelih korban. Orang yang diterima, korbannya dimakan oleh api yang turun dari langit. Sebagaimana ghanimah, harta rampasan perang, diharamkan kepada nabi-nabi zaman dahulu, termasuk nabi-nabi Bani Israel. Bila mereka berperang, harta rampasan tak boleh diambil, hendaklah dikumpulkan setempat. Maka mari api makan harta benda yang dirampas itu. Bila api turun tak makan harta, menandakan ada penyelewengan. Ini mukjizat nabi-nabi Bani Israel. Mereka mahu supaya Nabi Muhammad SAW tunjuk mukjizat macam tu juga. Kalau tunjuk mukjizat macam tu, mau jadi Nabi ni pemain silap mata. Nak tunjuk benda pelik, cukup Quran menjadi mukjizat. Bagi orang berilmu, orang yang ada ilmu, cukup Quran menjadi mukjizat. Mukjizat tunjuk benda pelik ni bagi orang bodoh. Bagi orang yang ilmu dia tak cukup. Kena tengok benda-benda pelik, maka berlaku benda pelik. Ini bagi orang bodoh, akal dia pendek. Kena tengok benda-benda pelik. Bagi orang yang akal dia panjang molek mengkaji, maka mukjizat ilmu. Maka Allah Ta'ala memberi mukjizat ilmu kepada Nabi SAW, iaitulah Al-Quranul Karim. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mukjizat Nabi ini payah nak tengok. Kadang-kadang berlaku selepas Nabi wafat. Nabi mengatakan Parsi dan Rom akan jatuh. Jatuhnya Rom dan Parsi zaman Sayyidina Umar, Nabi dah tak ada dah. Ini dilihat kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman sehingga hari kiamat, diwafatkan oleh Allah. Nabi kata Konstantinopel akan ditawan, orang Islam tawan Konstantinopel. Dan Nabi kata orang Yahudi balik semula Yahudi sekarang. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi SAW, mukjizat ilmu, ramalan-ramalan yang tepat. Kerana ahli-ahli politik membuat ramalan, ahli politik buat ramalan tak jadi. Ahli kaji cuaca buat ramalan, hujan turun, tak turun hujan. Kemarau, tak kemarau, dia berlaku, bukan semua betul. Tapi Nabi memberitahu, dia berlaku. Ini adalah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi baca Quran. Quran ni mengatakan bintang cakrawala berdiam-berdiam sifatnya. Hari ini orang guna alat teknologi moden, mereka dapati betul semua Quran beritahu. Ini mukjizat Nabi. Mereka nak macam Nabi zaman dulu, mari api makan harta rampasan perang. Allah Ta'ala suruh Nabi bersabda, Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul sebelum aku. Sebelum aku ni ramai dah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Di antaranya ialah rasul-rasul Bani Israel. Di kalangan bangsa kamu, di kalangan puak kamu sendiri. Rasul-rasul ni membawa bayinat dengan dalil-dalil, mukjizat-mukjizat. Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat tongkat, campur jadi ular. Selut tangan dalam poket waktu break, keluar cahaya putih.
Ini mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa katok tongkat ketika mereka tak ada air. Terpancar mata air 12 mengikut jumlah kaum Bani Israel. Kabilah dia. Ini mukjizat. Nabi Musa menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat. Macam-macam mukjizat Nabi-Nabi ini. Wabilladzi qultum, dan dengan mukjizat yang kamu kata turun Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha yang memimpin Bani Israel selepas Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Turun Nabi. Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Mengapa kamu bunuh rasul-rasul itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Allah Ta'ala dedahkan di hadapan orang Yahudi, dan ulama-ulama Yahudi tahu belaka bahawa datuk nenek mereka zaman dulu bunuh Nabi-Nabi, hina Nabi-Nabi, hina Rasul-Rasul. Di kalangan mereka ada yang jadi kera pun ada, jadi babi pun ada. Jadi kera kerana dia minta hari cuti, tak boleh kerja, minta Tuhan beri hari satu, menang beri hari satu, tak dibenarkan. Lalu mereka duduk di tepi laut pada zaman itu. Asal hari satu masuk ikan, hari lain ikan tak masuk. Hari satu masuk ikan, rapat darah. Akhirnya mereka lekor dengan pukak hari satu, ambil hari Ahad, nak kacik Tuhan. Lekor sarang dengan pukak. Hari Ahad kucing, aku hari Ahad. Lekor. Tuhan tahu, jadi kera buat-buat ni. Jadi kera. Mereka tahu kisah-kisah ni mukjizat Nabi mereka. Dalam kitab menyebut Nabi Isa alaihi salam beritahu ke kawan-kawan dia masa dia budak, mau simpan barang, ada makanan di rumah. Ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa beritahu ada simpan barang di rumah sebab ni. Balik-balik ia sungguh. Lari bapak ni bosan, kurung anak dia. Nabi Isa berjalan seorang-seorang, tak ada saing. Tanya mana saing dia? Tak ada. Tu siapa dia tu? Babi. Jadi babi sungguh. Jadi babi sungguh. Ini mukjizat yang diberi oleh Allah. Di kalangan mereka al-qiradatu wal khanazir, jadi kera dan jadi babi kerana disumpah oleh Allah Ta'ala. Mereka lawan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, tetapi kamu bunuh rasul-rasul itu. Nabi Isa kamu nak bunuh, diangkat oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa diangkat, mereka tak berjaya membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini disebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tak berjaya bunuh dan tak berjaya salib. Yang disalib itu orang lain. Orang lain. Ini adalah kekuasaan Allah. Nabi yang selalu sebut dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh orang Yahudi semula, memimpin orang Islam. Nabi Isa mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perangai mereka. Kalau betul sungguh, mengapa membunuh rasul-rasul yang bawa mukjizat? Wahai orang-orang Yahudi.